Di tengah-tengah kesibukan kota raya Kuala Lumpur, tersembunyi sebuah bangunan yang menjadi saksi bisu kepada warisan dan sejarah silam. Rumah Tangsi, sebuah monumen bersejarah yang memegang cerita lebih 100 tahun lamanya. Siap dibina pada tahun 1905, Rumah Tangsi asalnya merupakan kediaman kepada tokoh terkemuka Lok Chow Kit, seorang usahawan yang berpengaruh di zaman kolonial British. Jadi masa Lok Chow Kit dulu duduk dekat sini, nak ceritanya, bangunan ini dia memandang Dataran Merdeka. Dahulu tidak panggil Dataran Merdeka ya, tahun 1905-1908 kita belum merdeka, masih lagi dijajah British. Maka tapi pihak British panggil Dataran Merdeka itu sebagai The Padang. Dekat Padang ni lah orang-orang British, orang-orang Cina kaya atau Melayu kaya, royalties, kenamaan, diraja-diraja semua main permainan kriket, beriadah semua dekat situ. Dekat keliling ni adalah orang-orang kaya-kaya ya, yang ada dekat dengan stesen kereta api. Jadi Lok Chow Kit ni dulu dia adalah orang Cina pertama yang memasukkan diri dia dalam komuniti orang kaya ni. Seni bina Rumah Tangsi tidak hanya mempesona mata, tetapi juga menggambarkan gabungan budaya dan pengaruh asing. Setiap elemen membawa makna, sebuah pencampuran antara dunia timur dan barat. Mula-mula bangunan ni disiapkan, Lok Chow Kit tinggal di sini selama 3 tahun. Bangunan ni tak ada annex kiri dan kanan. Jadi bangunan ni nampak simetrikal, dia ada 3 bahagian. Bahagian tengah tu dia kedepankan sikit untuk jadi porch. Itulah dia antaranya ciri-ciri Straits Eclectic style ya, sebab dia ada 3 bahagian, porch ke depan dan tengah-tengah dia tu sangat elaborate. Contoh Straits Eclectic tu adalah bila reka bentuk daripada China tu, dia ada internal courtyard macam Rumah Tangsi. Dulu-dulu tak ada aircon, tak ada elektrik, pasang kipas kan. Jadi courtyard ni lah yang menjadi ventilation, ventilasi untuk pengedaran udara di dalam bangunan. Dan juga dia ada Doric column macam neoclassical and renaissance ya. Dia ada ionic column. Ionic column ni yang akan ada bunga-bunga dekat atasnya. Dari sudut bangunan ini bercerita, dari lantai mamar hingga hiasan berukir, ia memegang rahsia masa lalu tersimpan dalam dinding yang sunyi, menunggu untuk diungkapkan oleh sesiapa yang datang melawat. Setiap ada bangunan yang kita kena conserve atau konservasi adalah kita kena bina temporary roof ya. Jadi bila kita buat temporary roof tu, kita naik dekat atas dan kontraktor dan perunding-perunding kita akan check, mengkaji warna asal, material asal, dinding dan juga frame-frame, dan kita dokumentasi semua itu di dalam laporan-laporan yang kita perlu sediakan untuk kita kemukakan kepada Jabatan Warisan Negara ya. Dan juga yang paling menarik adalah masa kita kikis-kikis tu, kita terjumpa bekas tangga. Kalau kita menghadap bangunan ni, tangga ada belah kanan aja. Jadi bangunan yang sepatutnya simetri ni tak rasa simetri sebab tangga sebelah aja. Jadi kita bina balik tangga tu, replicating tangga di belah kanan yang asalnya ada dengan design yang sama, dengan material dia sama, itu kayu cengal. Itu satu. Ada lagi di mana kita umpil simen lantai, kita tengok lantai ni rupa-rupanya asal dekat bawah ada granite block. Ada satu ruang ni di bahagian annex di mana kita korek lantai, kita jumpa telaga. Kerana tempat tu dulu digunakan sebagai bilik air, male lavatory, female lavatory. Dan juga bila kita buka dinding, kita jumpa ceramik baluster ya. Dia sebenarnya adalah buatan tangan. Jadi kita terkejut, wah cantiknya ceramik baluster ni, warna hijau. Dan ada yang dah pecah. Jadi kita replicate balik. Ceramik-ceramik tu tidak handmade, kita buat dengan mesin, tapi kita tagkan bahawa
Yang ceramic baluster yang baru tu adalah yang menggantikan yang the handmade ceramic baluster ya. Tile-tile yang ada di bawah encaustic tile nama dia. Di tingkat bawah ada tile-tile lama, jubin-jubin lama yang hand painted dan dia adalah tile asal ya. Kalau tengok gate dekat depan tu adalah daripada Glasgow atau Strathclyde macam tu lah ya. Cabaran paling besar dekat belakang bangunan ada cerun yang sangat berbahaya. Tapi kita tak ada ruang nak bekerja dekat belakang tu sebab bangunan kita dengan dekat tebing tu sangat rapat dan tiada mesin yang boleh masuk untuk melaksanakan kerja-kerja pengorekan dan pengukuran tebing. Jadi akhirnya cara yang terbaik kita boleh fikirkan adalah namanya hand dug caisson wall. Hand dug tu bermakna korek dengan tangan, caisson wall, dinding caisson ya. Kini, rumah tangsi bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga pusat untuk mempromosikan seni dan budaya tempatan. Pelbagai acara dari pameran seni hingga majlis perkahwinan diadakan di sini, menandakan kelangsungan warisan yang berharga ini. Sebelum ada bangunan ni, ramai yang lihat that heritage building have to be kept, kan? Memang heritage building should be kept, it should be maintained. Tapi you have to allow juga untuk penggunaan bangunan tu. Sebab kalau bangunan tu tak hidup, maka akan lebih rosaklah bangunan tu. Place yang paling penting ialah kafe lah, which kita work together dengan Jabatan Warisan untuk dapatkan approval sehingga berjaya lah after 3 tahun untuk buat dia. Yang cantiknya bila orang datang kafe ni bukan saja dia makan kat kafe, dia appreciate dia bangunan, at the same time dia masuk ke dalam visit rumah tangsi dan ambil gambar. Yang lebih baik ialah all age. So ni adalah eksperimentasi kami yang kita rasa agak interesting lah. Dengan dedikasi pengelola, rumah tangsi terus menjadi tempat yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat. So altogether we won about 4 awards for the building lah. Placemaking under MIPIA, and then also FIAPSI Gold juga, itu under pemulihan dekat aktivasi. Last sekali social media awards. So I wouldn't say it's kejayaan untuk kita lah. Itu adalah kejayaan bersama dan juga sebagai salah satu titik memori kepada bangunan sejarah ni. Sebab kita ni jaga, it's just part of the history making of this building tau. Bangunan ni dah 100 tahun. Kita just pelengkap kepada satu era kepada bangunan ni. Lepas kita tak tahulah siapa. Mungkin dia akan menjadikan bangunan ni another era, another kejayaan kepada bangunan ni. Rumah tangsi bukan hanya sekadar bangunan lama. Ia adalah simbol keabadian masa, tempat di mana warisan budaya dan sejarah terus hidup. Melangkah ke dalam rumah tangsi, kita tidak hanya menjejak kaki di lantai yang telah menyaksikan ratusan peristiwa, tetapi juga merasai denyut nadi masa lalu yang berbisik di setiap sudut.